Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada hari ini ialah ilmu dituntut, adab dipelihara. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 128. Buku teks muka surat 128. Melalui tajuk ini, apa yang kamu akan pelajari ialah pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah. Yang kedua, kamu akan belajar apakah adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kamu akan belajar apakah kepentingan kita beradab dalam menuntut ilmu. Baik. Yang pertama kita tengok apakah dalil. Dalil nakli. Dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Di sini dinyatakan dalil nakli daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Okey, Nabi kata menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Fardu maksudnya satu kewajipan. Satu kewajipan bagi setiap orang Islam untuk menuntut ilmu. Fardu apakah yang dimaksudkan dengan fardu ialah sesuatu benda ataupun sesuatu perkara yang diwajibkan. Sebagaimana kita selalu sebut solat fardu. Solat fardu ialah solat yang wajib. Menuntut ilmu juga adalah fardu ataupun satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Baik, seterusnya tengok pada muka surat 129. Di sini kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah. Okey, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Yang pertama, ilmu fardu ain maksudnya ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contoh, solat fardu. Ilmu fardu kifayah, ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh, solat jenazah. Okey? Maksudnya, perbezaan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini adalah semua orang Islam wajib kuasai dan wajib pelajari. Ilmu fardu kifayah, sebahagian sahaja umat Islam wajib menguasai dan wajib mempelajari. Okay, contoh ilmu fardu ain ialah solat fardu. Solat fardu, semua orang Islam wajib belajar. Okay, semua orang Islam wajib mempelajari solat fardu. Contoh lain adalah berkaitan dengan zakat. Zakat juga wajib dipelajari oleh semua orang kerana ilmu berkaitan zakat ialah ilmu fardu ain. Contoh lain adalah ilmu berkaitan dengan wuduk. Macam mana untuk mengambil wuduk. Itu adalah ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam. Ilmu fardu kifayah
hanya sebahagian sahaja orang Islam yang wajib mempelajarinya, iaitu contoh solat jenazah. Bila sudah ada orang yang pandai berkaitan dengan solat jenazah, maka orang lain tidak wajib lagi menguasainya, tetapi disunatkan untuk mempelajarinya. Okey. Contoh dalam, sekali lagi Ustaz bagi tahu, contohnya dalam sesuatu tempat sudah ada orang yang pandai tentang solat jenazah. Okey, bila dah ada orang yang pandai solat jenazah, orang lain tidak wajib lagi untuk menguasai ataupun tidak wajib lagi mempelajari tentang solat jenazah. Tetapi orang lain itu disunatkan. Walaupun sudah ada yang pandai tentang solat jenazah, dia tidak wajib mempelajari tentang solat jenazah, tetapi disunatkan untuk mempelajari tentang ilmu solat jenazah. Okey, itu berkaitan dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apakah kepentingan ilmu fardu ain? Okey, yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Okey, mempelajari ilmu fardu ain, kepentingannya adalah untuk kita melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Bila kita belajar ilmu fardu ain, kita menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok apakah kepentingan ilmu fardu kifayah. Okey, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Okey, bila mana setiap orang Islam itu mempelajari ilmu fardu kifayah. Contoh ilmu fardu kifayah yang lain berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan teknologi. Okey, bila macam itu akan melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Okey. Seterusnya tengok pada muka surat 130. Muka surat 130. Di sini adalah perkongsian perkongsian seorang murid yang telah berjaya. Apakah rahsianya? Okey, apakah rahsia berjayanya seorang murid? Okey, ini adalah seorang murid yang telah berjaya mencapai satu keputusan yang cemerlang dan dikongsikan di sini apakah rahsia kejayaannya. Okey, baik. Kita tengok kita baca satu persatu dan kita cari apakah rahsia kejayaannya. Okey. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Beliau merupakan seorang yang sangat sopan santun. Okey, yang pertama, di sini kita jumpa adab. Di sini dinyatakan kita perlu cari adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bersopan santun dan menghormati guru. Okey. Yang kedua, menghormati guru. Adab yang pertama, bersopan santun. Yang kedua, menghormati guru. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Okey. Dalam menuntut ilmu, tunjukkan kesungguhan. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Okey, menghindarkan diri
daripada melakukan dosa. Okey, Ustaz bagi tahu balik adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bersopan santun. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, kesungguhan. Okey, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Seterusnya, rahsia kejayaan beliau ialah ikhlas. Okey, adab yang seterusnya ialah ikhlas. Yang seterusnya, sentiasa berdoa kepada Allah. Seterusnya, sabar. Seterusnya, menjaga masa. Beliau yang dimaksudkan ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Okay. Kita tengok balik adab yang pertama, bersopan santun. Kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan. Yang keempat, menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Yang kelima, ikhlas. Ikhlas maksudnya menuntut ilmu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menuntut ilmu kerana ingin kaya, bukan menuntut ilmu kerana ingin pandai daripada orang lain dan sebagainya. Ikhlas maksudnya menuntut ilmu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa berdoa kepada Allah. Yang ketujuh, sabar dalam menuntut ilmu. Yang kelapan, menjaga masa. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Apakah kepentingan? Di sini kita akan tengok kepentingan beradab dalam menuntut ilmu. Kita cuba baca satu persatu. Tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh murid cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan lain? Okey, murid cemerlang ni cakap, terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Okey. Rahsia mendapat kejayaan yang cemerlang ialah mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Maksudnya menuntut ilmu dalam keadaan beradab. Okey, sebagaimana adab yang kita baca sebelum ini. Yang ketiga, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Okey. Apakah kepentingan? Murid ini jawab, kepentingannya yang pertama, mudah memahami isi pelajaran. Okey, bila kita beradab dalam menuntut ilmu, kita mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Bila kita beradab dalam menuntut ilmu, ilmu yang kita dapat tu ialah ilmu yang berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar ataupun menjadi semangat untuk kita terus belajar. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kelima, disayangi guru dan rakan. Bila kita beradab dalam menuntut ilmu, kita akan disayangi oleh guru dan rakan-rakan kita. Yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita beradab dalam menuntut ilmu, kita diangkat darjat ataupun disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini 6 perkara kepentingan dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya kita baca, boleh kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan. Okey, apa doa belajar yang selalu diamalkan? Okay, doa ni kita selalu baca sebelum kita mulakan pembelajaran dalam kelas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina
hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, itu doa belajar yang selalu kamu baca semasa dalam kelas. Terima kasih atas perkongsian. Okey. Itu yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuknya ialah ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Yang kita belajar tadi, yang pertama tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan kita juga belajar adab-adab dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dikongsikan oleh tokoh pelajar cemerlang ini. Dan yang ketiga, kita belajar berkaitan dengan kepentingan kita beradab dalam menuntut ilmu. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.